Hai, hello, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam channel ini pastinya The Twins TV. Oke, so baru tadi saya ada upload satu video tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa tidak memainkan prinsip dalam berpolitik dan suka berpolitik daripada hidup dalam prinsip, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. So, katanya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada prinsip kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup untuk bekerja sama dengan musuh yang telah mereka kutuk, mereka telah musuhi selama ini, yaitu Datuk Seri Najib Razak, UMNO dan PAS. Okey, so saya nak dalam soalannya, dalam masa yang pendek ini saya pun nak tanya juga Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika bekerja sama dengan DAP, bekerja sama dengan PKR, adakah itu berprinsip, cukup berprinsip, ataupun itu lebih tak berprinsip? Sebab saya ingat saya dalam beberapa tahun dia memusuhi DAP, bukan main lagi, dikutuknya, dihentamnya DAP dan sebagainya. PKR pula kalau kita tahu memanglah sampai dipenjarakan si Anwar Ibrahim kerana kesalahan Anwar Ibrahim lah, of course. Jadi selepas itu apa yang terjadi? Tiba-tiba menjadi seperti adik dan beradik, bapa dan anak. Sungguhlah rapat mesra. Lim Kit Siang dengan Tun Mahathir hampir sama umur. Okey lah, padan lah. Okey, so tak perlu lupakan yang itu. So soalan saya tolong jawablah. Tun M, kalau ada masa jawablah. Waktu dulu nak bekerja sama dengan DAP dan PKR, itu cukup berprinsipkah semata-mata nak kalahkan Najib Razak? Okey, so komen di bawah dan berikan komen kamu, sama ada kamu suka atau tidak. Sarangi, love. Okey lah. So, artikel yang seterusnya lebih syok, lebih seronok. Walaupun saya tak kenal orang ni, Tony Jaa saya kenal, Muay Thai. Saya kenal Muay Thai. Tony Jaa, ombak. Tapi Tony Puah aku tak kenal. Jiran, bukan? Pernah masuk TV? Pernah? Mukanya aku ingat, tak ingat. Yang aku ingat ada artikel di sini. Okey, daripada mykmu.net. Tony Puah. Tony Puah kekalkan kebodohan dari kerajaan kepada pembangkang. 18 Julai. Kadang-kadang aku tertinggal perahu. Ini berita kemarin. Hari ini baru nak baca. Tak apalah. Sometimes. Okay. Anggap sajalah kita belajar sejarah ya. Jangan marah. Okay. So, gambarnya. Tiada gambar Tony Puah. Tapi ada gambar. Apa itu? Ada gambar Kerajaan Akbar kalau tak silap. Kerajaan Akbarnya berbunyi begini. DAP gesa kerajaan siasat Bank Cina didakwa terlibat pengubahan wang haram. Okey. Kemudian di sebelahnya ada cerita tentang ECRL, tapi tak apa. Nanti kamu masuk di dalam mykmu.net dan kamu baca artikel yang lengkap. Okey. Tony Puah kekalkan kebodohan dari kerajaan kepada pembangkang. Inilah yang namanya dah terhantuk tak sedak-sedak. Tidak tui. Okey. Tony Puah mengeluarkan kenyataan umum hari ini untuk menyeru kerajaan Perikatan Nasional siasat bank terbesar dunia milik negara China kerana terlibat dalam pengubahan wang haram. Tony Puah dakwa Industrial and Commercial Bank of China ICBC yang pendapatan tahunnya mencecah US 100 bilion atau 430 bilion ringgit Malaysia setahun, telah menolong milik anak Perdana Menteri negara Kuwait untuk membayar 2.7 bilion kepada kerajaan Malaysia untuk membeli sebidang tanah di Pulau Pinang milik 1MDB. Okey. Tony Puah kata kerajaan Malaysia dibayar 2.7 bilion telah menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada pembayar cukai di Malaysia. Ya, kerajaan dibayar, bukan membayar, tapi kerajaan pula yang rugi. Boleh. Ini lucu. Kau dibayar, kau yang rugi. Aduh. Sekali lagi ya. Tony Puah kata kerajaan Malaysia dibayar 2.7 bilion. Telah menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada pembayar cukai di Malaysia. Apa nih? Aduh, kerajaan dibayar 2.7 bilion, tapi pembayar cukai rugi. Pening.
Ya, kerajaan dibayar bukan membayar, tapi kerajaan pula yang rugi. Coba kamu ajar saya sedikit matematik, kau dapat 10 ringgit, ada orang bagi kau 10 ringgit. Lepas itu, kawan aku di sebelah dia rugi. Sebab, kenapa aku pun tak tahu. Pelik. DAP gesah kerajaan siasat Bank Cina didakwa terlibat pengubaran wang haram. Namun dia mengaku sepanjang tempoh 22 bulan kerajaan PH dahulu tidak mempunyai bukti bahawa ICBC telah melakukan kesalahan, tapi artikel baru Sarawak Report merupakan bukti bagi kerajaan baru untuk menyiasat kejahatan dibayar 27 bilion oleh syarikat milik anak Perdana Menteri Kuwait. Dulu tak ada bukti, tak boleh nasihat. Tapi dulu pun kerajaan apa? Tiba-tiba sekarang ada. Dulu betul lah di dalam parlimen kata kalau dulu waktu kerajaan korang tak bijak. Tiba-tiba jadi pembangkang. Wah, luar biasa bijaknya. Ini dapat korek, itu dapat korek. Dulu tak korek. Dulu skup belum cipta. Sekarang mesin Hitachi, jenama Hitachi nggak ada, so senang nak kurekut. Aku pelik lah, tiba-tiba sekarang nak suruh siasat. Dulu tak mampu nak siasat. Sarawak Report pula ini berpihak kepada siapa sebenarnya? Berpihak kepada kerajaan sekarang atau kerajaan yang dulu? Kalau dia berpihak kepada kerajaan yang sekarang, okey lah. Tapi setakat ini yang kita tahu, menurut laporan, artikel-artikel, komen-komen, kata Sarawak Report berpihak kepada kerajaan yang dulu. Kalau berpihak kepada kerajaan yang dulu, kenapa baru sekarang baru nak keluarkan bukti yang kata Tony Pua ni bukti? Syok betul lah. Okey. Tony Pua kata dia syaki 20.7 bilion itu berkait dengan projek ECRL yang dia dakwa adalah terlalu mahal, walaupun kerajaan PH sendiri telah mengakui bahawa tiada unsur overpricing. Untuk projek ECRL dan kesemua penjimatan adalah hasil skop projek diturunkan. Aduh, Tony, patutlah artikel ini kata kebodohan Tony Pua diteruskan dari kerajaan kepada pembangkang. Aku semakin tak faham lah manusia ni bagaimana boleh jadi begini. Terlalu nak sangat pusing, sekarang terpusing diri sendiri. Kerajaan PH mengakui bahawa tiada unsur overpricing. Jadi nak buat apa? Tony Pua nak suruh apa kepada kerajaan sekarang ni sebenarnya? Oleh itu, berdasarkan maklumat yang dinyatakan mengenai ECRL, GOM atau MRL tidak pernah mendakwa bahawa penjimatan sebanyak 21.5 bilion bagi projek ECRL yang ditambah baik adalah semata-mata daripada elemen overpricing seperti yang dicadangkan oleh kolumnis. Malah ini bukan asas rundingan dengan PRC. April 2019, kenyataan akhbar. MRL perjelas salah faham terhadap projek ECRL yang ditambah baik. Mana yang turun? Mana tak turun? ECRL tak sampai ke Kuala Lumpur lagi, yang akan memberi impak kepada jumlah penumpang. Tiada lagi pembinaan terowong dan jambatan melintasi Banjaran Titiwangsa. Skop baru PH memerlukan penumpang dan kargo menukar tren setengah jalan. Jumlah stesen dikurangkan, jajaran dipendekkan dan tidak lagi sampai ke negara Thailand. Okey. So, siapa lagi yang timbulkan ini? Kamu agak-agak siapa? Siapa lagi kalau bukan Najib Razak, bosku. Walau memang. Kau dah start nak berperang, dia pun dah ready nak berperang. Okey, satu je perkara lah yang saya ingat waktu saya masih kerja dulu, bos saya, director saya kata begini, don't you think you are over smart, too smart, but you don't you underestimated the others, sebab kau memang bijak, tetapi ingat orang lain pun tak bodoh.
Betul itu. So mungkin Najib Razak cakap, oke, let's play, bring it on. Wow, sekarang Najib Razak keluarkan satu persatu. Nak jawab, jawablah. Nak marah, marah Najib Razak. Jangan marah saya. Saya hanya baca dan saya hanya buat reaction. Oke, reaction lah. Nak apa? Aku nak juga buat reaction. Wah, tapi tak sesuai. Orang cakap, ada netizen, ada juga yang komen, lepas ni buatlah ulasan yang baik-baik, nanti orang tinggalkan kau punya channel. Tak apalah, nak tinggalkan, tinggalkan saja, tak kisah. Tuhan yang di atas sentiasa mencukupkan rezeki semua orang cukup. Tak apa, orang benci itu biasa. Kalau nak tinggalkan, tinggalkan aja. Oke, so apapun, terima kasih kepada semua yang sudah support channel ini. Kalau kamu suka channel kanak-kanak, saya ada anak nama dia Resha Zoe. So dia pun ada channel juga. Kamu boleh masuklah, Resha Zoe Diary. Resha Zoe Diary, nih saya tulis di bawah ini, Resha Zoe Diary. Kamu pergilah tengok, itulah kehidupan anak-anak saya setiap hari. Oke, so kadang-kadang buat nails lah, buat magic lah, macam-macam lah, mandi lumpur, biasalah orang kampung. Oke, so kita jumpa lagi, bye bye.